Assalamualaikum warahmatullahi. Pada anak murid kesayangan Ustaz semua, dan juga pada ibu ayah, atuk nenek, abang, kakak dan adik-adik, kerana bekerjasama untuk memberikan peluang kepada anak murid kesayangan Ustaz untuk menonton video pengajian kita pada kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita sama berdoa. A'udzubillahi samii'al alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika wa futuhatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Biar anak murid kesayangan Ustaz semuanya, kali ini kita sambung lagi dengan pendidikan tauhid darjah 2 kita. Dan kita akan sambung pada hari ini dengan sesi yang sebelum ini. Sebelum ini kita telah pelajari sikit sebanyak berkenaan pendahuluan bagi tajuk beriman kepada Allah Ta'ala. Dan Ustaz dah bagikan aktiviti pada anak murid kesayangan Ustaz semuanya. Moga kamu semua dapatlah menyiapkannya. Dan untuk video kali ini, kita akan sambung di bawah topik seterusnya. Masih lagi di bawah tajuk beriman kepada Allah Ta'ala. Baik dan sekian, mari kita lihat sini. Kita lihat topik yang seterusnya ialah cara beriman kepada Allah Ta'ala. Cara beriman kepada Allah Ta'ala. Di sini Ustaz sudah ringkaskan. Mari kita baca bersama. Apa itu cara-cara untuk beriman kepada Allah Ta'ala? Inilah antaranya. Iaitu yang pertama, kita yakin dan benarkan kewujudan Allah sepenuh hati. Kedua, kita mengakui dengan menyebut 2 kalimah syahadah, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begini. Bila kita mengakui, kita macam ni lah. Kalau selalu macam kita ikrar tu, aku janji, begitulah. Dalam Islam, bila kita mengaku keesaan Allah, kita perlu mengucap 2 kalimah syahadah untuk mengesahkan kita beriman kepada Allah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cara seterusnya, iaitu buat suruhan Allah dan tinggalkan larangannya. Untuk yang pertama, iaitu yakin dan benarkan kewujudan Allah sepenuh hati. Anak-anak semua perlu di dalam hati kita meyakini dan membenarkan Allah itu ada. Kita tak boleh sebarang sangka-sangkaan atau ya ke ada. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau cara untuk ya ke itu tidak akan menambahkan keimanan kita ataupun tidak akan membuatkan kita beriman kepada Allah. Sebab beriman tu maksudnya percaya kepada Allah. Bila kita ya ke tu, kita tak percayalah. Umpamanya kita masak kuih, masak macam ni, Ustaz dia buat ni ada abang tu bagi Ustaz lasana, lazaknya katanya kot, nama gitulah kot. Jadinya kalau kita kata dia masak macam ni, ya ke bila ya ke tu kita sangsi dengan orang yang buat kuih ni, makanan ni. Kita sangsi, kita tak percaya apa dia bubuh dalam tu, apa dia masak sampai jadi macam tu. Bila kita ya ke tu, kita sebenarnya tak percaya sepenuh hati. Baik. Yang kedua pula ialah kita mengakui dengan menyebut 2 kalimah syahadah tadi. Setelah kita yakin,
Sebagaimana orang-orang belum Islam, dia akan masuk Islam. Bila dia yakin, dia rasa yakin, betul lah Allah ini ada dan inilah Islam sebenarnya, dia akan kena mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi aku janjilah dia tak akan keluar Islam lagi lepas tu maksudnya dia dah pegang Islam tu sebenarnya dengan ikrar atau pengakuan. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Seterusnya ialah buat suruhan Allah dan tinggalkan larangan dia. Itu antara cara. Apa itu buat suruhan? Allah suruh buat baik. Solat, mengaji, baca Quran, apa lagi? Sedekah. Itu buat baik pada kawan, pada mak ayah, dengar kata mak ayah, dengar kata ustaz, ustazah. Lepas tu apa dia kata, yang Allah kata, apa yang dikatakan ulama dengan meninggalkan larangannya. Kita tinggalkan larangan Allah, antaranya dengki kawan, kacau adik, sampai ada nangis, mak susahkan mak susahkan ayah. Lepas tu kita curi barang kawan, kita sorok barang kawan. Itu antaranya lah contoh-contoh larangan yang Allah larang kita sebagai umat Islam nak buat. Boleh? Baik. Seterusnya kita pergi kepada topik yang kedua. Kita boleh tengok isu, iaitu hikmah beriman kepada Allah Ta'ala. Ada hikmah dia, anak-anak kesayangan ustaz semua. Hikmah maksudnya adalah keburukan dia kalau kita tak beriman. Nampak tu, hikmah ni benda-benda baik lah. Kalau keburukan tu mestilah benda buruk kena kat kita, benda yang kita tak suka. Itu kita cerita kat sekarang ini ialah hikmah beriman kepada Allah Ta'ala. Mari kita baca sama. Antara hikmahnya, banyak lagi hikmahnya, antaranya ialah hati tenang. Yang kedua, dapat petunjuk dan perlindungan Allah. Ketiga, mudah hendak buat baik dan jauhi kejahatan. Empat, suka buat baik dan jauhi kejahatan. Nampak tu? Yang terakhir, selalu buat baik pada semua makhluk. Kat sini ulama senaraikan ada antaranya 5 hikmah beriman. Yang pertama, hati tenang. Hati tenang maksud bila kita yakin, kita dah beriman, kita tahu Allah itu ada, kita tak rasa takut dah. Tak ada rasa takut sebab Allah yang jaga kita. Allah jaga kita. Kalau apa-apa ujian ke ataupun musibah ataupun kita terjatuh ke kan, luka ke, itu Allah izinkan semuanya. Tapi kita tahu Allah akan sembuhkan. Allah takkan biar gitu. Kita kena ikhtiarlah. Sembuh, cari krim ke, macam gitu, begitu. Dan lepas tu kita kena hati-hati kalau nak main ke apa, untuk elakkan kejadian itu berulang, jatuh balik. Kena hati-hati. Jadinya bila kita yakin Allah tak ada, kita hati tenang, kita tak ada risaulah. Tak ada lah. Orang kafir kata itu, dia tunjuk ini, nanti dajjal lagi. Itu besar lagi tu ujian dia tu. Jadinya bila kita iman tu, aku ada Allah, tak kisahlah apa jadi kat aku. Begitu nampak hati kita tenang, tak ada macam resah je. Siapa ni, hantu lah apa tu. Contohlah gitu. Baik, yang kedua, bila kita beriman, hikmah dia kita dapat petunjuk dan perlindungan daripada Allah. Nampak yang tadi tu saya kata, kita dapat petunjuk. Allah akan lorongkan kita, Allah akan tunjuk kita, ni buat ni. Allah akan gerakkan kita. Bila kita betul-betul hati kita dah tenang tadi, kita akan senang lah nak buat baik benda tu. Kita dah akan ikut Allah punya tunjuk. Senang je kita nak tengok kata. Lepas tu Allah akan lindung kita. Ingat. Ustaz, tapi kalau orang kafir tu Allah lindung dia, kalau macam dia tak mati pun apa? Memanglah itu Allah punya sifat Rahman dia. Dia kena ada. Allah sebagai Rabb, iaitu Tuhan yang beri segala rezeki pada makhluk dia, Allah bagilah. Kalau dia hati-hati, ada selamat lah macam tu. Maksud perlindungan ni, Allah lindung kita daripada hasutan syaitan atau kita tertipu dengan fahaman ilmu yang sesat. Orang kafir ke kan? Ingat tu. Yang kedua, yang ketiga pula, mudah hendak buat baik dan jauhi kejahatan. Bila kita beriman, hati dah tenang, dapat petunjuk dan perlindungan Allah, kita senang nak buat baik.
belum buat baik lagi, tapi kita senang, suka. Kita senang, mudah nak buat. Cakap macam siapa? Nama Sumaya, tolong ibu buat ni. Dia okey je, dia okey ibu. Dia tak ada nantilah tengah main game ni. Contoh tahu Sumaya. Okey, seterusnya. Suka buat baik dan jauhi kejahatan. Suka buat baik bila hati dah tenang, dapat petunjuk dan perlindungan Allah, dan dia mudah nak buat baik dan mudah juga nak jauhi kejahatan. Lepas tu dia suka pula. Tu dah sampai peringkat atas sikit. Dia suka pula. Mak dia tak suruh macam tadi, Sumaya tolong. Kali ni dia datang, ibu, ada apa-apa Sumaya boleh tolong? Dia suka nak cari kebaikan. Lepas tu dia suka juga untuk jauhi kejahatan. Dia cakap, nampak kawan dia tu macam main-main sesuatu kan, bahaya. Dia tu, tak naklah main dengan diorang, risau pula nanti dia, ni apa-apa kan. Contoh. Ingat tu, suka. Dan yang terakhir ialah selalu buat baik pada semua makhluk. Bila dah hati tenang, dapat perlindungan, petunjuk daripada Allah, lepas tu dia mudah nak buat baik. Lepas tu dia suka buat baik, dia suka jauhi kejahatan tu, benda buruk. Akhir sekali dia selalu buat baik pada semua makhluk. Nampak? Contohnya banyaklah di sini. Ulama kita, atau guru kita, ustaz, mak ayah kita buat baik kat kita. Lepas tu macam contoh ustaz-ustaz individu yang tolong-tolong rumah banjir ke, rumah miskin ke, macam itulah orang tu. Macam Ustaz Abid Liu, dia suka tolong, suka. Banyaklah ustaz-ustaz lain, orang-orang lain, NGO, badan-badan tu, dia banyak buat benda tu. Jadi dia orang suka selalu buat baik pada semua makhluk, baik kucing, pokok. Ingat tu? Boleh? Okey, anak murid saya dengan ustaz semua, harap bolehlah faham video ringkas ustaz ini. Baik. Sebelum kita berpisah, ustaz ada sediakan aktiviti untuk awak semua. Kita tengok aktiviti dia apa. Okey, tengok betul-betul. Baca tajuk dia. Aktiviti. Senaraikan 5 perbuatan baik dan 5 perbuatan buruk. Perbuatan baik, nak panah ke atas lah ni. Nak panah ke atas ni perbuatan baik. Apa naik ke atas, ustaz buat anak panah ni, dia pahala naik, meningkat. Lepas tu 5 perbuatan buruk. Kenapa ke bawah? Sebab dia menurunkan pahala, turun. Boleh? Cuba. Cuba. Nanti dah siap, buat dalam buku tulis tu. Dalam buku tulis tauhid tu, jangan campur-campur, jangan rojak-rojak. Nanti kita nak sekolah, ustaz nak tengok. Boleh? InsyaAllah jumpa lagi. Wa ila liqa. Ma'assalamah. Sampai di sini saja pertemuan kita. Pada anak murid ustaz yang disayangi, pada mak ayah, pada nenek, pada abang, pada kakak, pada adik-adik, terima kasih kerana sudi beri peluang pada anak murid saya ustaz ini untuk tengok video ni. Terima kasih atas kerjasama semua. Semoga Allah lindungi kita dari sebarang bencana, termasuklah wabak COVID ini. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Tata semua.